kasih. Ringkas saja Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, kita sebagai ahli parlimen dan Dewan Rakyat, memang kita terikat dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Izinkan saya membaca apa disebut di dalam artikel 4 Perlembagaan Persekutuan. Dan ini dalam bahasa Inggeris, minta maaf Tan Sri. The Supreme Law of the Federation. This Constitution is the Supreme Law of the Federation, and any law passed after Merdeka Day which is inconsistent with this Constitution shall, to the extent of the inconsistency, be void. Jadi kita kena faham, sekiranya kita meluluskan satu undang-undang yang bertentangan dengan peruntukan perlembagaan ini, maka peruntukan atau undang-undang tersebut itu batal kerana ianya bertentangan dengan artikel 4 Perlembagaan Persekutuan. Dalam keadaan ini, Tan Sri Speaker, saya tidak perlu mengulangi apa yang disebut oleh Sepang dan saya pagi tadi. Apa yang penting adalah untuk kita faham bahawa sesuatu undang-undang yang digubal di bawah artikel 149 mesti mematuhi juga artikel 151. Dan artikel 151 itu dengan cukup jelas menyatakan apa yang perlu adalah satu advisory board yang boleh membawa shore representation atau representasi si tahanan tersebut itu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diputuskan di atas merit sama ada ataupun tidak beliau akan ditahan selanjutnya. Isu pertama, poin pertama, Tan Sri Speaker, kalau kita baca keseluruhan rang undang-undang ini, memang tidak wujud sama sekali dalam undang-undang ini sebarang peruntukan yang menyatakan bahawa seseorang tahanan tersebut itu ada hak, a right to review di bawah Perlembagaan Persekutuan seperti mana yang dimaktubkan di bawah artikel 151. Clearly, Tan Sri Speaker, kalau kita lihat kepada ISA yang dahulunya wujud dan juga EO, memang dalam peruntukan-peruntukan tersebut jelas dinyatakan bahawa hak untuk membuat review itu memang ada dan ianya selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Tapi apa yang kita ada sekarang, Tan Sri Speaker, dapat kita lihat di dalam Section 19A yang baru. Section 19A 2 dengan cukup jelas menyatakan bahawa direction of the board under subsection 1, iaitu subsection yang membolehkan satu perintah tahanan dikeluarkan. The direction of the board, Tuan Speaker, shall be subject to review by the High Court. High Court. Jadi apa yang berlaku di sini adalah kita dapat lihat bahawa jelas bahawa hak untuk review tersebut itu melalui undang-undang ini tidak di bawah artikel 151, tidak melalui satu lembaga rayuan seperti mana dimaktubkan di bawah artikel 151. Clearly, apa yang seharusnya diberikan, hak tersebut itu seharusnya diberikan kepada seorang tahanan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Hak untuk membawa representasi kepada advisory board, hak untuk didengar dan diputuskan sama ada ataupun tidak tahanan beliau boleh lanjutkan oleh Yang di-Pertuan Agong, memang sekarang digantikan dengan direction of judicial review by the High Court. Ini bertentangan dengan artikel 151. Tambah dengan itu, Tan Sri Speaker, masalah dia, kalau kita lihat kepada Section 15A undang-undang yang sedia ada, kita lihat pula bahawa ada sekatan kepada judicial review. Jadi apa yang berlaku di sini adalah kita baca Section 19A yang saya sebut tadi dengan peruntukan Section 15A, di mana boleh dipertikat atau boleh dihujah bahawa perkataan review atau judicial review di dalam Section 19A tersebut, Tan Sri Speaker, memang dihadkan kepada hanya isu yang bercomply ataupun compliance with procedural requirements. Jadi apa yang berlaku di sini, Tan Sri Speaker, cukup jelas. Satu undang-undang yang memang sama sekali meninggalkan keperluan untuk mengikuti artikel 151, langsung tidak disebut di situ. Dan kita sebagai ahli parlimen kita tahu, Tan Sri Speaker, sebarang undang-undang yang membenarkan tahanan tanpa perbicaraan di dalam undang-undang, semua peruntukannya diberi strict definition. Kalau kita pergi mahkamah, mahkamah akan lihat secara strict, ketat. Dan if you look at it, strict definition, jelas bahawa undang-undang ini tidak membenarkan sama sekali seseorang tahanan tersebut itu membuat representasi seperti mana dimaktubkan di bawah artikel 151 Perlembagaan Persekutuan, dan itu menjawabkan ianya jelas bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih, Mr. Speaker.
itu tanpa yang berhormat oleh Komnas 1.